ويسر لنا أمورنا اللهم آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم بالذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ودلالة الخير والدعاء والهدى ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله ثم الحمد لله. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi ruang kesempatan kepada kita untuk sama-sama kita hadir dalam rumah Allah Subhanahu wa taala dan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk menggunakan masa baina maghrib wal isya di antara dua masa yang penuh manfaat ini untuk sama-sama kita tambah ilmu dengan kita sambung pembacaan kitab kita. Itu ada bersama dengan Al-Quran, iaitu karangan Imam Nawawi rahimahullah taala, kita At-Tibyan fi Al-Hamalat Al-Quran. Kita sambung pada muka surat yang ke-150. Kita sambung pada muka surat yang ke-150. Bulan ni kalau kita baca 2 kali ni memang kita kan. Setelah itu awal kali kita pandai dah ni. Jadi ada minggu kelima. Dia setelah ada minggu kenal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain amin. Fasal bertengkar dan berdebat mengenai Al-Quran secara yang tidak berlandaskan kebenaran adalah haram. Itu jelas. Guna Quran dalam bab tengkar, dalam bab debat yang bukan ma'ruf dan bukan berlandaskan kepada kebenaran benar haram. Di antaranya ialah apabila dalalah, yakni apa yang menunjukkan oleh sesuatu ayat Al-Quran menunjukkan perkara yang bertentangan dengan mazhab seseorang, dan kemungkinan dalalah ayat tersebut menyokong mazhabnya adalah kemungkinan yang amat sedikit, maka dia berdalilkan kepada ayat tersebut untuk mempertahankan mazhabnya dengan cara berdebat bersungguh-sungguh, sedangkan zahir ayat tersebut ternyata bertentangan dengan mazhabnya. Tetapi apabila tidak jelas kepada seseorang pertentangan ayat tersebut dengan mazhabnya, maka dia dimaafkan. Telah diriwayatkan secara sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mara'u fil Qur'ani kufrun." Berdebat pada Al-Quran adalah kufur. Berdebat pada Al-Quran adalah kufur. Al-Khattabi berkata, yang dikenali dengan berdebat ialah syirik. Ada pendapat yang mengatakan bahawa maksudnya ialah perdebatan yang membawa kepada keraguan. Ada pendapat mengatakan bahawa ia adalah perdebatan yang dilakukan oleh golongan pengikut hawa nafsu mengenai ayat-ayat qada dan seumpamanya. Baik. Secara asasnya kita faham, ayat Quran kita tak boleh guna ayat-ayat Quran sedap-sedap kita untuk kita jadikan dalil nak sokong pendapat kita ataupun puak-puak kita. Ini tak boleh guna. Jangan kita samakan dengan golongan-golongan yang mana berpegang kepada ayat Quran dengan istimbat ayat Quran, keluar hukum dan keluar dan juga faedah dan sebagainya. Beza. Yang ini cerita guna ayat Quran nak bagi pembetul diri sendiri. Guna ayat Quran nak bagi pembetul kumpulan sendiri. Contoh, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, "Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin." Allah benci kepada orang-orang yang Allah Ta'ala benci. Maghdub 'alaihim siapa? Iaitu puak-puak yang tidak menyokong kita. Baik. Itu tauhid. Itu tauhid. Itu tak boleh. Siapa golongan-golongan yang Allah Ta'ala benci itu? Iaitu mereka-mereka yang tidak sama-sama dengan kita. Itu baik. Itu contoh. Tuan buat tukar rayong ke, tuan buat majlis apa-apa ke, tuan buat duri kenara ke. Tak tahu ada yang janjian tamat tuan tak ikut sekali. Maka mereka ni yang difirmankan oleh Allah Ta'ala. Sudah. Itu tak boleh. Masa kata apa, dalalah dia punya tunjuk daripada ayat tu memang betul kena. Sebab tu dalam Quran ni dia ada asbab nuzul. Sebab turun ayat tu begitu. Daripada Lauh Mahfuz turun ke langit dunia seketul ini. 30 juzuk berhenti, 6,000 ayat berhenti.
Daripada langit dunia nak pergi turun ke Nabi itu, Jibril wakil satu-satu. Nah, Al-Munazzil yang turun itu secara sikit-sikit. Pasal ada sebab. Begitu juga dengan hadis Nabi SAW. Ada banyak hadis Nabi SAW yang Nabi sebut itu pasal ada sebab. Disebutkan asbabul wurud. Kena faham. Ramai yang saya tengok yang kadang-kadang bila dia guna ayat Quran, ayat itu ada pernah jadi kes dulu ni. Ayat itu cerita pergi pasal orang kafir. Dia guna ayat yang sama. Pergi pukul dekat orang tak sokong dia ataupun orang yang tentang dengan pendapat dengan dia. Allah Akbar. Last sekali boleh kata tutup kata kesian dia ni. Nah, ceramah pandai tapi ilmu tak tahu. Khitab tu yang ada dalam ayat Quran itu Allah Ta'ala turun tu pasal ada sebab yang melibatkan orang Islam dengan bukan Islam. Dan khitab yang dia baca tu untuk orang bukan Islam, orang kafir. Dia guna ayat tu, dia guna juga. Sama juga kadang-kadang kita katakan ada 3 ayat yang lebih kurang kita faham. Jangan kita faham secara zahirnya saja. Siapa-siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, fa'ulaika humul kafirun. Wa ambil kafirun mungkin. Padahal ada fasiqun, ada hal lain, tidak. Kita nak ambil kafirun, bubuh semua siapa tak mau. Orang semua jadi kafir dulu, tak boleh. Dia kena faham dulu dalam ayat Quran. Surah ni turun pasal apa, ayat ni turun pasal apa, ayat ni cerita apa, ayat ni hukum yang terkait dengannya. Kena bagi faham betul-betul dulu, baru boleh dicerita, boleh urai. Nah, jadi benda-benda ni kena faham, kena belajar. Jadi, bab Quran, bab hadis kena mengaji, baru boleh tahu. Tak mengaji dengan lebih pandai-pandai. Kita tak tahu apa dah jalan cerita dia, lebih pandai-pandai mereka. Kita ambil satu ayat, petik satu ayat, kita bawa satu yang kita guna. Tak boleh kita guna. Pasal, orang yang ingin bertanyakan kenapa dia dalam mushaf satu ayat didahulukan daripada ayat yang lain, atau apakah munasabah ayat ni pada tempat ini dan seumpamanya, dia hendaklah berkata. Kalau ada orang tanya, Ustaz, kenapa ayat ni main dulu? Ustaz, kenapa ayat ni main kemudian? Kenapa ayat ni duduk tengah-tengah? Kenapa ayat ni? Yang tu secara tauhidiyah, yakni Nabi yang betul. Dan kalau jenis jumpa orang lagu ni, pikirnya balik kat dia. Apakah hikmatnya sekian-sekian? Kalau buat tanya, dia berpuluh tanya, berapa ayat ni ke nombor 3, berapa ayat ni ke nombor 112. Yang berpuluh tanya ni, apa pasal? Apa kena-kena dengan? Tanya dulu. Apa faedah? Kalau ayat yang nombor 100 ni duduk nombor 10 pun, kan nak baca Quran hari ni sampai hadis satu Quran kan? Tak juga. Tu saya tanya lebih-lebih. Jadi ada benda yang patut kita tanya untuk tambah ilmu, ada benda jangan untuk tanya apa masalah. Benda dalam agama ada yang Allah Taala sendiri letak, ada yang Nabi sendiri letak, ada yang kita boleh fikir hikmah. Tak semua benda kita boleh fikir hikmah. Tak semua benda kita boleh fikir, oh Allah Taala letak ni pasal ini, Allah Taala ni letak ni pasal ini. Bukan semua benda kita boleh fikir. Baik, pasal dimakruhkan berkata, aku lupa ayat sekian, malam dia hendaklah berkata, aku dilupakan, yakni unsi Tuhan. Kena kata lagu tu. Daripada mengingati ayat sekian atau digugurkan, yakni asqat Tuhan, aku digugurkan ayat tersebut dalam ingatan itu. Unsi Tuhan, aku dilupakan daripada ayat tersebut. Jangan kita pergi kata, aku lupa ayat Quran itu. Dia baca ayat kuliah, cari tak jumpa. Ataupun kita baca surah Ar-Rahman. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Nak semua tak tahu kamu. Dengar tak? فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Itu dalam surah Rahman tu. Berpuluh. Disambung tak tahu dah. Berhenti tak mana. Habis-habis orang tanya. Tadi baca apa yang lupa. Lupa. Tak boleh kata dia dulu. Nak kata lupa, dia bukan tak boleh kata masuk kitab dosa. Adab. Dalam bab adab, kita tak boleh kata aku terlupa Quran. Sebab apa? Sebab manusia ni Allah Ta'ala waktu Quran bagi dia hafal, dia kena tahu itu panduan hidup dia, tak dia lupa. Seolah-olah macam ni lah. Mak hang lahirkan hang, mak hang lahirkan hang, mak hang besarkan hang. Orang tanya mak hang nama apa? Tak tahu. Terlupa. Aku baru tak sepatutnya dia dulu. Maka adab kita dengan Quran, maka bila kita terlupa akan satu-satu ayat, kita jangan duk dikata aku terlupa, tapi kita kata aku dilupakan.
Dilupakan oleh apa? Yang pertama, ada ulama mengatakan Allah Ta'ala telah melupakan aku dengan Al-Quran. Yang kedua, kata ulama, aku dilupakan oleh kerana maksiat yang telah aku lakukan. Sebab tu orang yang mengapai Al-Quran, kadang-kadang mereka ni masa mengapai lah, masa habis mengapai ni, dia tak tahu lah. Masa habis mengapai, boleh tengok tim tak boleh. Masa habis mengapai, pergi pasal malam ni haram pun. Pasal apa? Kalau pergi pasal malam, pakai kini di pasal malam 30 ayat, dia lain dulu. Balik-balik tak ada rumah. Pasal apa? Tapi pasal mengapai, tengok Allah tak boleh tak. Aku dilupakan disebabkan maksiat yang aku buat. Aku dilupakan dengan kemaksiatan yang aku buat. So, kita sebut aku dilupakan. Telah sampai di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? La yaqulanna ahadukum nasitu ayata kadza wa kadza bal huwa nusiddi. Silap tu. Yaqula tamahdun. Tauhid itu la yaqulanna. Kemudian bal huwa syai'un, itu bukan syai'un, syai'un buang. Jadi nusi dia. Nah, itu hadis Nabi di situ. Janganlah seseorang kamu berkata, aku lupa ayat sekian-sekian, bahkan katakanlah ia dilupakan daripada aku. Di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim juga menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi'sama li ahadikum an yaqula nasitu ayata kaita wa kaita bal huwa nusiya. Amatlah jelek jika seseorang di kalangan kamu berkata, aku lupa ayat sekian-sekian, bahkan katakanlah ia dilupakan daripada aku. Sama macam kita sembahyang, sepatutnya kita kena khusyuk tapi kita tak khusyuk. Sepatutnya kita kena khusyuk tapi kita tak khusyuk. Itu benda yang sangat-sangat memalukan bagi kita. Sama dengan Quran, sepatutnya bila mengapai, kita duduk dalam kepala, kita ingat sungguh-sungguh, yang ni nak bawa pergi mati, yang ni yang nak menjadi penyelamat dalam kubur. Lupa, tak sepatutnya kita lupa. Nah, telah sampai ke dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha katanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang lelaki membaca Al-Quran, lalu baginda berkata, rahimahullahu laqad azkarani ayatan kuntu asqattuha. Nabi guna perkataan asqattuha, yang mana telah digugurkan daripada aku. Semoga dia dirahmati Allah, dia telah memperingatkanku tentang satu ayat di mana ayat tersebut digugurkan daripada aku. Di dalam riwayat lain yang disebutkan di kitab Sahih, kitab Al-Sahih, kuntu unsi tuha, yang aku dilupakan daripada mengingatinya. Nampak? Nabi bermuamalah dengan Quran, Nabi tak kata aku lupa Quran, tapi aku dilupakan dengan Quran. Nah, walaupun nampak perkataan itu biasa saja, makna itu pasti dari segi ada perbezaan. Tetap ada. Mengenai riwayat Ibnu Abi Dawud daripada Abu Abdul Rahman As-Silmi, salah seorang tabi'in yang mulia, yang menyebut bahawa beliau berkata, janganlah engkau berkata digugurkan daripada aku ayat sekian, tetapi katalah aku dilalaikan. Tetapi riwayat ini tengok macam mana ditolak oleh Imam Nawawi. Riwayat ini bertentangan dengan kandungan hadis sahih. Walaupun tabi'in kata macam tu, kita tak diterima. Kena terima hadis dulu. Tabi'in kata, aku terlupa. Dah, Imam Nawawi kata tak boleh pegang dulu. Walaupun dia tabi'in, kita tak boleh pegang dulu. Kena pegang hak Nabi kata, iaitu aku dilupakan. Nah, oleh itu hadis saya yang mengharuskan kita berkata digugurkan daripada aku ayat sekian hendaklah dipegang tanpa kesebarang kemakruhan. Nah, jadi kita ambil faham bahawasanya, sebab itu dalam beberapa mazhab, nah, ada mazhab yang kadang-kadang mereka tak pakai qiyas, tapi mereka pegang hadis, walaupun hadis itu hadis sahih. Qiyas itu diguna pakai, tapi kadang-kadang ada setengah mazhab mereka tak pakai qiyas itu. Mereka kata apa? Qiyas ini mungkin kalau macam ini, tapi Nabi kurang-kurang kalau kata sahih pun mungkin yang sahih itu perawi, bukan Nabi. Maka tetap digunakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okeylah? Baik. Sebab tu kita baca doa khatam Quran, doa lepas kita habis baca Quran, kita baca dulu mana? Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nusina, bukan nasina, bukan. Kita baca dengan nusina. Sebab apa nusina?
Sebab ini adab kita dengan Quran. Allahumma zakkirna, ya Allah ingatkan kami. Minhuma nusina, dengan apa-apa yang kami dilupakannya daripada Quran. Itu adab. Itu adab. Nah, itu adab dia dengan baca Quran. Kita minhuma nusina, kita dilupakan dengan Quran. Nah, baik. Pasal fi hukm tasmiyat as-suwar, kita juga boleh menyebut surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, surah An-Nisa, surah Al-Ma'idah, surah Al-An'am, dan begitu dengan bagi-bagi surah yang lain. Ia tidak dihukumkan sebagai makruh. Sebahagian daripada ulama mutaqaddimin terdahulu memakruhkan perkara tersebut. Mereka berkata hendaklah disebut surah yang disebut dalam Al-Imran, surah yang disebut dalam An-Nisa, dan begitu dan seterusnya. Tajuk dia apa dia? Tajuk kita nak sebut surah-surah, nama-nama surah tu atau ulama kata tak boleh kata lagu tu makruh. Surah Al-Baqarah, surah Al-Fatihah, surah Al-Imran, surah Al-Ankabut, surah Al-Ra'd, tak boleh sebut itu. Kena baca apa? Surah yang disebutnya dalam surah Al-Ra'd. Macam tu. Benda tu khilaf saja, benda tu benda kecil saja, tak perlu kita besarkan. Dalam sabit dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda pernah berkata surah Al-Baqarah, surah Al-Kahfi dan lainnya yang tidak terkira banyak. Begitu juga diriwayatkan daripada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata ini adalah tempat surah Al-Baqarah diturunkan. Kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim juga menyebutkan daripada beliau yang berkata, aku membacakan kepada Rasulullah surah An-Nisa. Tak baca pun surah yang ada dalamnya An-Nisa tak. Direct pun sebut surah An-Nisa, surah An-Nisa. Hadis dan kata-kata para salaf berkenaan dengan perkara ini amat banyak dan tidak terhitung. Kata para ulama. Perkataan itu An-Nisa itu silap tu. Yang sebenarnya perkataan as-surah, alif lam sin waw ra ta marbutah as-surah. Bukan. Nah, bukan perkataan An-Nisa tetapi perkataan as-surah, alif lam sin waw ra ta marbutah. Mempunyai dua cara bacaan, iaitu dengan menyebut huruf hamzah as-surah ataupun tidak menyebutnya surah saja. Tidak menyebut huruf hamzah adalah lebih fasih dan inilah yang dinyatakan oleh Al-Quran di antara ulama yang menyatakan terdapat dua cara bacaan, iaitu Ibnu Qutaybah dan di dalam kitab Gharibul Hadith. Pasal fi hukmi nisbatil Quran ila a'immatil qurra. Tidak dimakruhkan dengan untuk berkata ini adalah qiraat Abu Amru atau qiraat Nafi' atau qiraat Hamzah atau qiraat Al-Kisai dan atau lainnya. Ini adalah pendapat yang terpilih di kalangan salaf dan khalaf tanpa ada pihak yang mengingkarinya. Maksudnya cara-cara bacaan. Cara-cara bacaan boleh kita ketahui daripada Imam Hafs, daripada Asim. Ini Imam Kisai bacaan yang boleh. Boleh kita sabitkan ayat Quran itu dengan cara bacaan itu disemuahkan kepada imam-imam Qurra. Imam Ibnu Abi Dawud meriwayatkan daripada Ibrahim An-Nakhai rahimahullah berkata bahawa dia berkata mereka menyatakan makruh berkata ini adalah sunnah bulan atau qiraat bulan. Pendapat yang sahih adalah kami nyatakan di atas iaitu tidak dimakruhkan. Fasal fi hukmi ta'lim al-Quran lil kafir. Ni hukum yang kita kena ambil tahu. Apakah hukum mengajak orang kafir akan Quran? Nak mengajak orang kafir, orang bukan Islam akan Al-Quran, apa hukumnya? Mari kita tengok. Orang kafir tidak boleh dihalang daripada mendengar Al-Quran. Orang bukan Islam, kita tak boleh halang dia. Kalau dia nak dengar Quran, kita bagi. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dalam YouTube, tuan-tuan tengok dalam Facebook dan sebagainya, banyak di antara saudara-saudara se-Islam kita itu yang duduk luar negara, mereka buat kempen kenaikan Islam kepada orang bukan Islam. Mereka buat macam mana? Mereka bagi brosur, mereka bagi iklan. Last sekali mereka pasang Quran, bagi earphone dengar dekat mereka tu. Ada yang orang bukan Islam dengar sampai teriak. Ada yang dengar dia kata buat aku tak pernah dengar lagu yang sesedap ini walaupun aku tak faham. Ada dalam video saya tengok. Saya tak pernah dengar lagu yang setenang-tenang yang saya dengar ini. Ini lagu apa? Kemudian dia cerita kepada awal tersebut, ini bukan lagu, ini ayat-ayat suci daripada kami orang Islam, ini adalah ayat daripada Al-Quran. Teriak. Itu dibenarkan, dibolehkan. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah At-Taubah ayat yang ke-6,
وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. Dan jika seseorang kaum musyrik meminta perlindungan kepada kamu, maka berilah perlindungan kepadanya sehingga dia sempat mendengar firman-firman Allah Subhanahu wa taala tentang hakikat Islam itu. Allah Taala sendiri bagi izin. Orang Islam, orang bukan Islam nak dengar bagi. Walau bagaimanapun mereka dilarang menyentuh mushaf. Walau macam mana pun dia pun tak boleh buka Quran. Masuk Quran yang mana? Quran kita, Quran betul-betul Quran. Quran terjemahan tak apa. Quran terjemahan tidak ada masalah. Nah, sebab apa? Kita bagi terjemahan. Hang orang bukan Islam, hang boleh bahasa apa? Bahasa Inggeris. Nak ambil terjemahan bahasa Inggeris. Dalam Facebook baru ni saya tengok mereka nak buat Quran tafsir bahasa Iban. Tafsir Quran bahasa Iban. Tuan-tuan kalau boleh duduk di Sabah Sarawak pun tuan-tuan bahasa mereka pun Allah. Macam-macam. Kita ni lorak saja. Mereka tu bahasa ni murah. Nah, mereka nak buat dalam bahasa tersebut. Jadi tidak mengapa untuk mereka pegang yang dikatakan tafsir Al-Quran. Adakah harus mengajar dia Al-Quran? Adakah boleh untuk kita ajar dia Al-Quran? Dia tak Islam lagi. Kita dah ajar dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sebut. Boleh tak? Mari kita tengok. Para ulama mazhab kita berkata, jika keislamannya tidak diharapkan, maka tidak harus mengajarnya. Maksudnya, kalau kita dah puasa-puasa, dia tak Islam pun. Dosa belajar, kata sebagian ulama begitu. Jika keislamannya diharapkan, dia ni sat-sat dia tanya Islam, sat-sat dia tanya Islam, sat-sat dia tanya pasal Islam, dia nak tahu Islam, dia nak masuk Islam ni. Boleh tak mengajar? Maka yang tu kata para ulama, kalaulah yang kita nak harap dia masuk Islam, maka terdapat dua pendapat mengenainya. Yang paling sahih ialah harus kerana mengharapkan keislamannya. Sat-sat dia tanya Islam, nak puasa macam mana? Nak bayar zakat macam mana? Orang Islam ni kena Tuhan macam mana? Dan sekali lagi mana dia ni kita nampak minat semua Islam, minat nak ke Islam. Rasa kita kena ajar. Pendapat kedua mengatakan tidak harus. Hukum ini sama dengan hukum tidak harus menjual mushaf kepadanya sekalipun keislamannya diharapkan. Yang ini ada dalam kitab hukum fiqh. Dalam kitab-kitab fiqh ada membahaskan boleh ataupun tidak menjual mushaf Al-Quran kepada orang bukan Islam. Dibahaskan oleh para ulama. Nah, baik. Jika kita melihat dia mempelajari Al-Quran, adakah dia patut ditegah? Terdapat dua pendapat mengenai masalah ini. Tu Imam Nawawi kata ada dua masalah ya, tapi tak cerita secara terperinci. Pasal fi hukm kitab Al-Quran liruqyah. Pasal pada tulis ayat Quran untuk ubat. Kalau tuan-tuan bisa dengar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hak jenis tulis di pinggan. Ambil za'faran, tulis ayat Quran di pinggan, buah ayat Zam-Zam ke buah ayat apa ke, kacau pergi ni apa, itu minum. Boleh tak boleh buat dulu? Nah, boleh tak boleh? Boleh ataupun tak boleh buat? Para ulama berselisih pendapat mengenai perbuatan menulis ayat Al-Quran pada satu bekas, kemudian bekas tersebut dibasuh dan diberi minum kepada pesakit. Bagaimana hukum dia? Al-Hasan Al-Mujahid Abu Qilabah Al-Auza'i rahimahullah berkata tidak mengapa. An-Nakhai pula memakruhkannya. Empat orang tadi kata apa? Boleh. Yang seorang lagi kata apa? Makruh. Al-Qadhi Hussein Al-Baghawi dan lain daripada ulama mazhab kita berkata, jika ayat Al-Quran ditulis di atas kuih dan makanan lainnya, dia kita tak ada tempat nak tulis. Nah, ini pun masalah juga. Masa-masa esok macam tiga duduk di jalan kat tulis ayat Quran Allah. Kami dengar dan ustaz kata mari boleh tulis kuih tak kuih. Ni kalau lagu esok. Ya, buat naik bina tu. Ya, buat naik bina. Kuih sunnah. Kuih sunnah. Orang yang jadi kuih sunnah. Ni, cok tadi lah tulis ayat Quran. Cok tadi lah tulis ayat Quran. Jangan. Nah. Jangan. Bukan jangan lagu mana. Tengok hukum dulu. Tapi keadaan kita lah ni, semasa ni, pasal kita bukan jenis bangsa jaga ayat Quran. Sekali lagi kita akan sebut satu bab lagi saya kita tengok. Nah, maka
sekiranya tulis atas apa kuih dan sebagai makanan lainnya, maka hukum dia tengok apa lah? Tidak mengapa memakannya. Hukum makan tu tak ada masalah. Tapi hukum kuat yang lebih tak mata tu. Jual-jual cucuk tak habis. Hak lebih dia tak apa. Hak lebih tu. Tak di bawah lantai bagi kucing makan. Tak di lantai itu berdosa. Sebab apa? Kita letak Quran itu. Ayat Quran itu. Nah, jadi kalau kata tuan-tuan nak buat pun macam ni lah, tuan-tuan hentak tu sendiri. Kek tu sendiri dekat kawan. Tak pun kat tu sendiri dekat siapa-siapa. Kawan-kawan lah senang. Lawak ni korang ni tak putih sedekah ni. Tuan-tuan tulis ayat di situ. Nah, tulis atas kek tu. Selamat menyambut hari jadi. Kuih cepat dan dengan mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuan-tuan tulis tu. Tuan-tuan tulis inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ayat Quran tu. Tuan-tuan tulis tu dibagi ke dia. Kawan tu kata gamuk. Gamuk semua. Tak lah padan lah saya bagi macam masjid. Saya tak nampak langsung. Bicara tu. Saya tak ajak siapa buat tu lah. Saya habak hukum dia. Dan itu sekarang dia buat. Kek besar tu hentak tu. Kat atas tu kan kadang-kadang kalau budak kan dia ada mainan orang kan. Ada kawan saya terima. Kek atas tu. Bukan mainan lah. Lebih kurang buat sofa. Orang replika. Ben jenazah. Atas kek. Itu semua kawan yang suka awal apa tu. Al-Qadhi berkata jika ditulis atas kayu maka makruh membakar kayu itu. Okey baik. Pasal ni yang saya nak cerita sikit ni boleh kata majoriti orang kita buat. Okey. Apa dia tajuk tu? Iaitu berkenaan dengan pasal menurut mazhab kita makruh mengukir dinding dan pakaian dengan Al-Quran dan nama-nama Allah. Tang mana itu jadi tuan? Paling banyak hak letak ayat Quran luar rumah satu. Buku dinding atas pintu satu. Yang kedua, hak jenis letak ayat Quran atas cermin kereta belakang. Hak ni pun sepah. Dua benda ni. Tuan-tuan jual kopi ni. Sepah orang buat. Pasal apa hukum dia makruh? Bahkan kalau tak kena gaya boleh jadi haram. Asasnya hukum bila buat ukiak di dinding, bubuh di pakaian, bubuh di cermin kereta, bubuh di luar rumah, asas hukum dia adalah makruh. Makruh kenapa? Allah Ta'ala tak suka. Tak dosa, tapi Allah Ta'ala tak suka. Pasal apa? Apabila kita tulis ayat Quran, lebih-lebih lagi atas cermin kereta di belakang. Yang pertama, kereta kita tu kotak. Dan kotak tu pula di cermin pun sama, bodi pun sama, tayar pun sama, semua kotak pula. Mana boleh diletak ayat Quran didedahkan dengan benda-benda kotak dulu. Yang kedua, dihantar. Jadi yang kereta ada mesin ni, habis mesin hantar tu pula orang bukan Islam. Yang kedua ada ayat Quran. Dia sentuh kah, dia pegang kah, dia tunjuk kah, dia buat lagu mana. Siapa nak tahu? Hilang akan kemuliaan Quran di sini. Maka lebih baik jangan letak daripada letak jadi gini. Nak bubuh dalam mereka. Contoh, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nak tulis potong lah. Dosa tu kata dia bubuh di luar. Dia kata apa? Oh Ustaz, saya bubuh di belakang. Pasal nak cari pahala. Apa sebab nak cari pahala? Pasal bila kita pun kita fikir orang nak boleh baca. Dah. Sebelum orang baca, boleh baca dulu. Kita ni minta maaf. Tulis, pelekat mata. Hak kita ni bila dia fikir tahan tak? Dia minta lesen, tak boleh bagi. Suruh baca doa, nak kata pun tak boleh juga. Kalau mai, dah kasih tak nama lesen pun mati. Dah lesen pun tak ada. Dah lah ini. Baca doa pun tak boleh. Lekat dirinya. Itu kita. Tak mau dulu. Letak di bahagian dalam, nak baca-baca. Nama Allah makruh. Kita nak buat Asmaul Husna, ambil buku. Tak yang dikatakan apa nama free tu tak dalam rumah yang tak di rumah. Nah, makruh. Imam Atta berkata tidak mengapa menulis Al-Quran di masjid di atas kiblat. Ada nama tu sebab. Masjid tuan ni tak banyak orang yang Al-Quran.
Tak ada balik dapat apa. Kenal lagi. Muat saya pasal apa. Nah, dan melawak ada yang apa. Tengok dia nak apa. Kata sikit dia muat. Nah, Imam Abdul berkata tidak mengapa menulis Al-Quran di masjid yang pihak kiblat mengenai menulis beberapa huruf daripada Al-Quran. Imam Malik berkata tidak mengapa jika dia tulis pada satu batang kayu atau kulit. Begitu juga jika ia dijahit di atas kulit. Sebahagian ulama mazhab kita pula berkata jika ditulis sesuatu yang lain bersama Al-Quran pada jahitan itu hukumnya tidak haram. Tetapi yang terlebih aula yang utama ialah tidak melakukannya. Ini kerana pakaian tersebut tak akan dibawa ke mana-mana walaupun ketika berhadas. Apabila ditulis, dia hendaklah dijaga berdasarkan qaul Imam Malik rahimahullah taala dengan pendapat ini juga Syekh Abu Amr As-Salah rahimahullah taala memberikan fatwa. Okey. Contoh hari ini ramai orang duk pakai cincin Fatimah Zahra. Ni, cincin ni ada tulis Allah Rasul jalan. Mana duk dah jadi Muhammad Rasulullah ke Allah Muhammad Rasul? Masa nak dia pakai cincin tu? Tak ada cincin. Nampak kayak kena buat termon. Buat sumbangan. Ada bila tentang pasal hak cincin dia pada pakai Allah Rasul Muhammad. Okey lah. Ada cok tu. Payah menggunakan dalam tunjuk pun. Tuan-tuan carilah dalam internet. Ya? Tuan-tuan cari dalam internet. Cincin apa nama Nabi. Contoh, tuan-tuan tulis cincin Nabi tu. Dia ada satu keluar lambang capai ke apa-apa capai tu tak masuk lagi. Tulis Muhammad Rasulullah tu. Dia pun pakai tu tuan-tuan. Dia kata nak ikut Nabi SAW, tak apa lah ikut lah, tak ada masalah. Itu cincin Nabi, betul, memang cincin Nabi macam tu. Dan cincin tu hilang di zaman sahabat. Okey apa? Jatuh dalam satu telaga. Cari-cari memang tak jumpa lah, hilang, dia uluk itu sampai kita tak jumpa. Okey, tak apa lah yang nak pakai tu tak apa. Tetapi kita tak jaga yang berkenaan dengan hukum hakam yang melibatkan dengan nama-nama yang mulia seperti nama Allah dan juga Nabi Muhammad SAW. Tadi kena banyak. Nak masuk ayat kena tandai, tak di luar ayat. Kalaulah pakai juga dosa. Buat masuk nama malaikat, buat masuk nama Nabi makruh. Buat masuk nama Allah Taala haram. Nabi Muhammad tak boleh. Kalau orang masuk juga, cincin ni sautis semua. Contoh, pergi letak di depan pintu tu pakai hau itu. Tapi tu nampak dalam mana? Pakai kalih dan hat dia punya orang kata apa? Hat tulis tu genggam dulu. Masuk dia. Ada tak apa? Itu ada. Kalau boleh simpan tu di luar. Ada kawan bagi kawan luar tu simpan. Jangan lupa masuk cincin-cincin yang ada nama malaikat, yang ada nama Nabi, yang ada nama Allah, yang ada lebih-lebih lagi nama Allah ni dimasukkan dalam tempat-tempat yang hanya sepuluh tidak boleh. Lebih-lebih lagi kalau ada ayat Quran haram. Nah, daripada yang masukkan. Itu kena punya ingat. Baik, pasal menghembus menggunakan Al-Quran untuk jampi. Masuk dah? Tak masuk lagi kan? Dah lagi? Sikit lagi. Nak naik sendiri. Okey, pasal menghembus menggunakan Al-Quran untuk jampi. Ni pokok dukun. Ni pokok tu umum. Nak guna Quran boleh? Baik. Imam Ibnu Abi Dawud meriwayatkan daripada Abu Juhaifah, seorang sahabat radhiyallahu anhu dan nama sebenarnya adalah Wahab ibn Abdullah, dan ada pendapat lain yang menyebut nama yang lain daripada Al-Hasan Al-Basri dan Ibrahim An-Nakhai bahawa mereka memakruhkannya. Walau bagaimanapun, pendapat yang terpilih ialah perbuatan tersebut tidak makruh, malah sunat yang digalakkan. Telah sampai kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bahawa apabila Rasulullah SAW pergi ke tempat tidurnya pada setiap malam, baginda mengumpulkan kedua tangannya
kemudian meniupkannya dan membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Selepas itu baginda menyapu kedua-dua bahagian badannya yang termampu menggunakan kedua-dua tangannya itu. Baginda memulakan dengan kepala dan muka serta bahagian depan badannya. Baginda melakukan sebanyak 3 kali. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka. Terdapat banyak riwayat sahih lain yang menyebut perkara tersebut. Sebahagian yang menyebut bahawa Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata, apabila baginda Nabi SAW mengandung sakit, baginda meminta supaya aku melakukan perkara tersebut terhadapnya. Baik, ini saya nak ajak tuan cara macam mana Nabi ruqyah diri sendiri ataupun Nabi baca amalannya yang mana. Yang saya terima ada 2 cara. Yang pertama, tangan dibuat macam lumpur tu, letak biar pak dulu. Setiap kali nak tidur, duduk atas kaki, lunjuk kaki semua, baca yang dikatakan 3 kul yang disebutkan tadi, iaitu surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Baca 3 tu, hampui. Bila hampui kita buat dari mana? Tarik daripada kepala, turun ke muka, mai ke depan badan, pergi ke belakang ni, tarik sampai ujung kaki. Nampak dia? Nampak? Jelas? Kan nak kena tunjuk praktikal? Ha? Praktikal? Wah, ni kena dapat buli orang dulu. Tak buli yang ada nampak ni. Mengajar kena mengajar dari mana pun. Nah? Mengajar kena mengajar dari mana pun. Kalau nak kena menyulak pun menyulak. Kalau nak kena mangkak pun mangkak. Kalau kita benda tu. Sebab contohlah, cara duduk Nabi SAW, cara duduk Nabi SAW kita nak kena hatak lagu mana. Macam mana duduk tarafuk, macam mana duduk iftirash, macam mana duduk tawarruk, macam mana duduk ihtibar. Jenis-jenis duduk itu adalah duduk yang pernah Nabi duduk. Duduk ihtibar, boleh duduk, Nabi duduk. Tetapi ketika mana semayang Jumaat, ketika mana dengar khutbah, makruh duduk ihtibar. Duduk ihtibar macam mana? Jadi benda-benda lagu ni kita nak kena hatak depan-depan. Nak kena tunjuk lagu ni cara dia, lagu ni cara dia. Duduk tarafuk ni duduk macam kita duduk tadi tu. Tadi apa nama Haji Saleh kita duduk tu, orang panggil duduk tarafuk tu. Orang panggil masa kita duduk. Jadi duduk-duduk tu kan tengok. Jadi yang macam ni pun kita nak kena cerita macam mana yang Nabi SAW buat. Yang saya ambil daripada para alim ulama yang saya mengaji dengan mereka, ialah dengan cara dia begini. Minta maaf kan, ni saya tunjuk kaki, nak tunjuk contoh kan. Minta maaf, minta izin susu, bukan kita nak taruh kaki kat atas. Ni nak, orang muslimat tak nampak kan. Sekali lagi saya buat video lah. Kalau tak nampak kan, saya buat dah tu lagi. Baik, ni contoh. Kita duduk, ni kalau nak siap tidur mana ni? Ni kalau bantai, ambil bantai pun tepuk elok mana? Tepuk elok pun semua dah. Okey, duduk dulu tu. Nak buat lagu mana? Ambil tangan, pilih perapat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri nafasati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bin-nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, min al-jinnati wan nas. Ambil daripada kepala, muka, tarik ke badan. Tarik sini, keluar sampai tangan. Sampai tangan ambil. Hak ni boleh sampai kaki macam saya lah. Hak jenis sakut dengan perut tak ada kata apa. Hak ni dia tarik pi pun tak boleh pi sedap lah boleh kita tu borok. Jadi buat tu kita tak boleh. Kata kalau boleh dekat tu boleh dekat tu lah. Kalau boleh sini boleh. Kalau boleh dekat boleh kali. Ulang 3 kali. Maka daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata siapa yang buat itu setiap malam sebelum tidur, maka dia akan dipelihara daripada segala benda yang dia tak suka sampai pagi daripada esok. Terbakar dah, curi dah, makhluk halus dah, santau dah, benda apa semua benda itu akan terpelihara dengan cara baca ruqyah yang sulit lupa. Boleh macam tu, boleh macam tu. Ikutlah mana pun yang saya dapat, dua cara macam tu dengan cara macam tu. Buatlah yang mana satu pun, tapi dengan cara tu ulang berapa kali? 3 kali. Nah, ulang 3 kali lah. Minta maaf lah, ni saya tunjuk lagi. Minta maaf. Muslimat nampak apa semua lah? Saya ulang lah. Okey. Itu cara kita nak ruqyah diri sendiri ketika mana kita nak tidur. Okey lah? Baik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Okey. Kalau kita sakit, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, Nabi suruh Sayyidatuna Aisyah buat dekat Nabi. Maksudnya kalau kita sakit, contoh orang lelaki sakit, tak boleh nak gerak, koma ke, koma ni teruk.
Kita kata contoh kita tak boleh bangkit lah. No? Tak boleh bangkit lah kalau insiden ke apa tak boleh bangkit. So nak buat macam mana? Minta isteri suruh buat. Minta panggil yang mai tolong buat putih orang abang Ustaz buat yang macam selalu abang buat setiap malam tu lah. Tolong buat. Pastikan bini tu bini sendiri. Kita boleh panggil bini jiran pula kan tak boleh bangkit lah. Puak ni pun mengaku boleh. Nah, pastikan bini sendiri dia panggil bini orang. Dosa Allah. Baik. Di dalam riwayat yang lain disebut Rasulullah SAW menghembuskan kepada dirinya sendiri ketika mengidap sakit dan menyebabkan kewafatan baginda dengan membaca surah Al-Falaq dan An-Nas. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata, apabila sakit Rasulullah SAW bertambah tenang, akulah yang menghembuskan kepada baginda dengan membaca surah Al-Falaq dan An-Nas. Aku menyapu baginda dengan tangan baginda sendiri kerana keberkatan yang ada padanya. Ini nampak tak? Walaupun Sayyidatuna Aisyah buat, tetapi yang sapu tangan tu siapa dia? Bukan tangan Sayyidatuna Aisyah. Tangan siapa? Tangan Nabi sendiri. Nabi sakit, Nabi suruh Sayyidatuna Aisyah baca. Sayyidatuna Aisyah baca, hembus pergi ke tangan Nabi. Lepas tu guna ambil tangan Nabi sendiri. Buat sampai tang malam, tak sampai saja. Itu yang disebutkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Di dalam riwayat yang lain disebut, apabila Rasulullah SAW mengadu sakit, baginda akan membaca pada dirinya sendiri surah Al-Falaq dan An-Nas, kemudian baginda menghembuskannya. Para ahli bahasa berkata hembus di sini ialah hembusan lembut yang dilakukan tanpa mengeluarkan air liur. Wallahu a'lam. Bukan ludah. Bukan ludah lah. Tam-tam waktu tu sakit suruh bini buat dia hembus telinga air liur. Motor lelaki tak boleh pakai tuik. Kan? Ada betul dosa. Bini yang buat betul tanggung lah dosa. Jangan buat orang tu. Maksud kata hambui lembut. Bukan dah tarik ke dia hijau dia gerak dia bagi bubuh tonyong di tukar orang tu. Tak tarik dah. Nah, maksud kata hambui. Tunggu satu. Okeylah. Baik. Jadi jadi. Tak apa lah banyak lah ni orang ni. Masa 2 kali keluar lagi, tapi ada orang ni. Sikit sangat lagi lah. Tapi tajuk lepas ni penting. Tajuk lepas ni penting. Nah, kita akan sambung pula kuliah kita ni tahun lepas ni. Tahun lepas ni kita jumpa balik. Tahun lepas. Rajin ke mana pun tahun lepas. Tak boleh lebih buat tahun lepas. Nak jumpa tahun ni juga tak mahu. Nak kita tahun lepas. Ni Imam Nawawi cerita kat kita. Masa sembahyang nak baca apa? Sembahyang raya nak baca apa? Sembahyang subuh pagi Jumaat nak baca apa? Sembahyang maghrib hari Jumaat nak baca apa? Sembahyang zuhur nak baca apa? Sembahyang isyak nak baca apa? Sembahyang duduk diajar. Sembahyang hari raya nak baca apa? Sembahyang 2 rakaat sebelum subuh pun diajar nak baca apa? Yang ni tuan-tuan kalau nak ramai, tuan-tuan kena main. Maksud kata apa? Nak tahu bagaimana surah yang Nabi baca masa baca siang semayang ni, baca semayang ni, baca apa? Itu tuan-tuan akan jumpa dalam pertemuan kita yang akan datang. InsyaAllah, cuba ada soalan dulu kalau ada. Tidak. Kalau tidak, kita kata apa? Ada? Ada nak tanya? Bomo mula-mula Quran. Ya. Macam mana tu? Dia nak minta maaf dapat bomo ni pun saya nak kata lagi. Ada bomo pun saya kata. Tak ada. Pun saya kata ni tak ada bomo. Ada tak ada? Tak ada. Dah abang tu kalau ada nak terang sikit. Dia macam ni tuan-tuan. Bab bomo ni lah. Saya macam saya cerita dulu ni. Saya jumpa dengan bekas komando tu, saya jumpa dengan lihat ni ada kadang-kadang orang bomo sebelum ni, dulu punya cerita. Yang bukan pakai secara tak tahu lah main kita sipok apa tu cerita lain lah ni. Ni hamai kita bomo kampung lah. Bomo kampung ni, tuan-tuan kalau nak tahu dulu dia ni bagus tak bagus, tuan-tuan tengok dia sayang dulu. Ada satu kampung saya pergi, dia ni buat berubat memang mujarab. Rumah dia betul-betul kan masjid. Jumaat tak pernah ada. Jumaat tak pernah nampak di masjid. Kawan tu sampai, berhenti sembahyang, orang Korea tanya, Haji main mana?
Saya main di luar negeri sekian-sekian. Oh, hijaunya. Main nak pergi jalan di mana ni? Saya memang nak main sini. Saya dah pergi berubat kat depan tu. Saya main singgah dulu. Oh, tu tak? Ni lagu mana nak pergi berubat ni okey tak? Dia anak orang dia kena kepala lagu tu. Haji, kami nak abang main ni. Kami orang kampung pun tak pergi. Yang pertama, pasal kaedah menyebutkan bomoh kampung bukan tak ramai-ramai. Itu kaedah awal dah. Kan? Kita tengok benda-benda kampung pun hak tu bomoh tu. Orang kampung tu tak pergi pun. Hak tu main tu, orang hidup. Yang kedua, setakat kami hidup, dia ni tak pernah main-main abang. Agak-agak tentang kalau Allah Ta'ala boleh buat kupang Allah tambah orang kita. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dengan berkat la ilaha illallah. Tu boleh kata ni dengan berkat la ilaha. Lah kali mai tak tahu mana gunung cerai. Sudah. Ada mai datang belum jaga mai ni. Ada be punya. Nah, nak jadi pun dekat ayat Quran sudah. Tuan-tuan, dia ni bukan tentang dia sebenarnya macam ni tuan-tuan. Ruqyah ni bagi kita contoh macam kita dengar tadi. Wasallikihlah ruqyah dengan 3 kul. Ingat tuan-tuan, akidah tentang ruqyah. Wasallikih sangat lah, takkan nak jadi Fatihah saja. Mau baca pergi ke masjid, beringat akidah tuan-tuan. Hak guna Fatihah berubat ni siapa dia? Sahabat. Sahabat guna Fatihah dia berubat. Kalau tu kena kala jengki, kalau tu kena letang ni, disebutkan dia ambil hambui berubah dengan Fatihah. Balik-balik sekampung tu hidup sedekah dekat dia, Nabi buat balik ke Nabi SAW. Sampai ke Madinah, ni nak makan tak pagi. Pasal apa? Nak kena tanya Nabi dulu. Nabi pula tanya, dah banyak sangat tak ada beda-beda buat dia kami sikit. Masuk dia apa? Boleh. Pasal apa berkesan Fatihah bagi mereka? Fatihah itu bukan satu surah yang kecil bagi para sahabat. Akidah dia ada di situ, semua dia ada di situ. Ummul Quran, ibu punya segala Quran duduk pada surah Fatihah. Yakin dengan tak yakin dia kita buat. Yakin dengan tak yakin dia kita buat. Kadang-kadang baca ayat je lah. Contoh kita nak halau yang dia katakan hantu syaitan atau kita masuk. Baca ni sampai ulang 3 kali 3 kitab. Kenyang. Nak tu kenyang. Jadi baca panjang kemas dah, kita duit berapa? Dia pula besarkan kita. Yang zalim tu hukum dia mat lazim. Dia pula berkata duit kita. Kali kita panjang 6 harakat. Tahu balik kita tu. Tengok 3 kun saja pun sebenarnya dah cukup mantap lah. Ayat kursi disebut dah cukup cekam lah. Buah Fatihah cukup kemas dah. Jadi kalau yang kita tahu bacaannya itu secara pasti, kita tahu dia ni pun orang yang salih, tidak. Tapi kalau kita ragu-ragu, apa disebut dengan ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan perkara yang kamu ragu kepada benda yang kamu tidak ragu. Dah tahu kata dia ni tak baik dengan jemaah, dah tahu kata dia ni baca tak mampu tak apa, kita pun tak tahu ngaji agama pun tak apa pun tak tahu jelas buat benda dia tak terlibat agama. Datang kita duduk pasal lagu tu, ragu, tinggalkan benda ragu tersebut. Ambil pada benda yang tak boleh lakukan. Jadi kita tinggal dia dosa lebih. Yang dosa lebih itu kompon dah kita tak terlibat dengan dia. Kalau kita pergi, kita terlibat dengan benda-benda yang kita. Minta maaf. Saya tahu masalah mata. Saya nampak pun terang. Mata gabung bukan dalam orang. Bawa malam ni kalau 40 km saja. Tapi saya terfikir dengan sebab dia pilih satu lah. Pentang. Pun cucuk apa? Nah, tu dalam mata tak nampak tu. Contoh, saya malam tu, insiden malam tu pun. Ni lalu kan Allah Ta'ala kita nak kata. Tapi mata memang dia buat contoh Ustaz Pitang ni. Semua hidup teringin nak pergi. Tuan-tuan, mata ni satu benda nikmat paling utama. Tuan-tuan berasa kelabu, tuan-tuan kata tahu berasa ini hanya nikmat. Nak pergi tu tak kamu ke siapa? Kawan-kawan urusan. Ni macam kalau hampir ke dia. BP hampir tokong siang. BP hampir buat tu sendiri siang. Allah. Macam apa kita dulu? Masjid kan damai. Lepas tu lebih pakai pula mentang-mentang apa. Dua ikut dalam hutan, kita duk beriman pula. Tu boleh bagi kesembuhan buat semua. Tahu pun kita. Akidah kita pun.
Baru kita tahu cara berubat dia macam ni. Hari pula cara berubat dengan cara macam ni. Hari pula dengan cara berubat macam ni. Hari cara berubat kena duduk di rumah. Lepas tu tak boleh balik 2-3 hari. Lepas tu oh ini bukan cerita dah ni. Tapi yang tak kena. Dia harap doa tuan-tuan. Dia harap doa tuan-tuan. Tuan-tuan pukul lepas sayang. Ya Allah. Ini semua balik mata orang tua. Tolong. Dia harap tu. Mata orang lagu semua tuan. Kalau malam malam ni dia lupa. Orang dapat silau. Silau saya tinggi. Dia pempik. Baru tak tahu nak silau. Jadi minta doa kepada kawan-kawan semua insya-Allah. Allah Taala bagi kesembuhan bagi yang dikatakan terelak daripada musibah yang lebih besar insya-Allah. Jadi dalam bab ubat tu kena diingat tu. Salam dan semualah. Kalau tak yakin tinggalkan dak ma yaliku ila ma la yaliku. Baik, ada lagi tak? Janganlah kalau tak kita mungkin. Ada. Nak tanya yang malu muslimat tak? Tak. Muslimat tak. Udah ni pun tak ada. Tak ada. Baik. Tentang nanti Allah sekalian, saya minta ampun dan maaf kalau ada salah-salah kesalahan bahasa yang baik dalam nama Allah Subhanahu Wa Taala dan buat dan tidak dari saya sendiri. Saya minta ampun dan maaf sekali lagi. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada bulan depan untuk kita sambung ya. InsyaAllah rasanya dalam 2-3 pertemuan ni dah jadi kita boleh petang pun. Nanti ikutlah tuan-tuan buat nuri ke sebab nak tumpangkan ikut sekolah tuan-tuan. Kalau tak pun kita baca-baca doa khatam, kita sedekah daripada Imam Nawawi dan sebagainya. Habislah majlis kita, habislah bacaan kita untuk kita At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa laqad tanazalna ilma wa sa'alna fi rizqina wa barik lana fi ma razaqtana wa ja'alna mahmud fi qulubi ibadika wa azna fi yawmin wa ja'alna wajhin fi wal akhirati min al-muqarrabin. Ya kathira al-dawal wa yuhassan al-fi'al wa yawmi yakil al-mithal wa yaqadim bila dawalika alhamdulillah minna wa laka ashraf ala kulli hal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.